Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali ke udara bersama saya untuk khas murid-murid SRA Sungai Setang. Semoga anda dalam keadaan sihat. Seterusnya kita dapat bertemu kembali insya-Allah untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey, semalam saya telah menerangkan mengenai tajuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, hari ini saya akan menyambung tajuk seterusnya, iaitu tajuk Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu Khalifah Islam yang kedua. Bila sebut Umar Al-Khattab, kamu perlu ingat Umar adalah seorang sahabat yang sangat tegas dan digeruni oleh masyarakat Arab ketika itu, kerana beliau mempunyai perwatakan yang membuatkan orang takut. Mendengar saja nama Umar Al-Khattab, mereka akan bersegerun dan takut. Itulah kriteria Umar, di mana beliau ni seorang yang tegas dan membuatkan orang gerun melihat beliau. Ya. Okey, kita lihat dulu mengenai nama penuh beliau, riwayat hidup, di mana nama beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau digelar Al-Faruq, iaitu yang bererti pembeza antara yang hak dan yang batil. Gelaran Al-Faruq ini diberi oleh Rasulullah SAW ketika beliau telah membantu sekumpulan manusia, kumpulan orang Islam yang pertama kalinya ingin bersolat di Kaabah. Jadi beliau ialah orang yang pertama, orang yang menerajui, menghalang daripada orang-orang Quraisy untuk mengganggu orang-orang Islam. Beliau sendiri yang menghalang daripada orang Quraisy mengganggu kedatangan orang Islam untuk bersolat di depan Kaabah kali pertamanya. Jadi gelaran Al-Faruq itu adalah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Umar Al-Khattab. Okey, seterusnya tarikh lahir beliau, iaitu lahir pada 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Dan juga khalifah ini dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Berketurunan daripada Bani Adi, iaitu satu kaum daripada Bani Quraisy. Dan beliau menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah. Dan telah memerintah yang agak lama, iaitu paling lama, iaitu selama 10 tahun 6 bulan. Dalam tempoh 10 tahun 6 bulan, banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Nanti kita akan lihat di mana jasa-jasanya banyak kepada pembangunan negara Madinah. Okey. Seterusnya beliau telah wafat pada tahun 23 Hijrah dan umurnya ketika itu ialah 63 tahun. Okay. Sebab wafat kerana beliau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ketika itu beliau sedang menjadi imam solat subuh. Okay. Beliau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'. Okay. Seterusnya bahagian kedua, kita lihat persifat peribadi beliau. Seperti mana yang telah saya terangkan tadi, beliau seorang yang tegas dan juga seorang yang sangat prihatin kepada rakyat. Biasa mengambil berat terhadap rakyatnya. Di mana ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau menyamar pada waktu malamnya, pergi melihat kehidupan masyarakat Arab ketika itu, di mana beliau telah pergi ke satu rumah seorang wanita ibu tunggal, yang telah melihat keadaan itu, di mana anaknya menangis, dan kemudian beliau memohon untuk tengok apa sebab yang berlaku di rumah itu. Maka beliau pun
melihat keadaan itu, dilihatnya ibu itu sedang memasak batu. Ya, dia batu untuk menghilangkan tangisan anak. Jadi beliau pun balik ke markas Baitul Mal dan mengangkat sendiri gandum dan bawa ke rumah wanita tersebut. Dan wanita tersebut berkata, alangkah baiknya tuan, ya, sekiranya aku beritahu kepada Umar Al-Khattab, mesti Umar Al-Khattab tidak pernah memberi bantuan kepada kami. Dan beliau pun pulang ke markas semula dan meminta kepada wanita itu untuk datang ke Baitul Mal untuk mengambil bahagian untuk makanan-makanan anak-anaknya. Alangkah terkejutnya beliau apabila sampai je di markas tersebut, dilihatnya penggendong gandum tersebut adalah Umar Al-Khattab. Maka didoakanlah kepada Umar Al-Khattab supaya menjadi seorang pemimpin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia sifat prihatin Sayyidina Umar Al-Khattab kepada rakyatnya. Seterusnya, kedua beliau telah memeluk Islam pada umurnya 36 tahun. Ketika itu beliau terdengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Di situlah beliau tertarik dengan bacaan ayat Quran dan beliau terus memeluk Islam. Tertarik dengan bacaan Al-Quran Fatimah dan terus memeluk agama Islam. Sedangkan ketika sebelum Islam, beliau adalah seorang yang sangat musuh ketat kepada Islam. Sukar untuk dilembutkan hatinya. Okay? Tetapi setelah dengarnya bacaan Fatimah, hati beliau terus lembut dan terus memeluk agama Islam. Sebelum Islam, kehidupan dia sebelum Islam, beliau adalah seorang musuh ketat Islam dan sangat digeruni dan sentiasa menghalang perkembangan Islam, sehingga orang Islam takut dan khawatir untuk beribadah ke masjid ataupun ke mana sahaja untuk mendakwah atau sebagainya. Okay, seterusnya kita lihat kepada jasa dan sumbangan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini memerintah selama 10 tahun 6 bulan, memandangkan panjangnya masa beliau memerintah. Jadi banyak sesuatu benda yang dibuat tu banyak pembaruan. Di antaranya kita lihat dari segi pentadbiran, dakwah dan juga pembangunan negara. Okay. Kita lihat dulu dari segi pembangunan, dari segi pentadbiran negara. Apakah jasa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab di dalam membangunkan pentadbiran negaranya? Pertama, beliau mengemaskini Majlis Syura dan jabatan-jabatan cukai, jabatan pos dan juga ketenteraan. Beliau membaik pulih atau mengemaskini Majlis Syura, jabatan cukai, pos dan ketenteraan. Okey, yang kedua, beliau memperkenalkan takwim kalender Islam. Yang pertama iaitu kalender Hijrah. Daripada sebelum ini, sebelum zaman Umar, Islam tidak ada takwim kalender. Jadi Umar lah yang memperkenalkan takwim Islam, iaitu takwim Hijrah yang bermula daripada Muharram sehinggalah Zulhijjah. Okey. Itu dari segi pentadbiran negara. Kita lihat dari segi dakwah. Okey, dari segi dakwah di mana Umar Al-Khattab pertama beliau menyeru menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Iran, Azerbaijan, mereka menyebarkan Islam ke wilayah baru ni seperti Mesir, Rom, Parsi, dan dia menghantar ulama-ulama ke tempat ini untuk menyebarkan Islam. Okey, yang kedua, tadi wilayah baru. Yang kedua, beliau menyebarkan Islam pula ke luar negara, ke semenanjung tanah Arab, iaitu seperti tadi Iraq dan Azerbaijan dan lain-lain lagi lah yang di luar negara Arab, luar semenanjung tanah Arab. Okay, seterusnya, jasa Umar Al-Khattab dari segi pembangunan negara.
Dari segi pembangunan negara, banyak benda yang Umar telah buat. Okey, yang pertama, beliau mengemaskini Baitul Mal, di mana Baitul Mal adalah beliau menjadikan Baitul Mal sebagai institusi keuangan Islam. Di sinilah bermulanya keuangan Islam yang pertama ketika zaman Umar Al-Khattab. Dan Baitul Mal itu diwujudkan pun juga pada zaman Umar Al-Khattab. Okey, seterusnya beliau meluaskan Masjid Nabawi untuk Masjid Nabawi kerana ramai jemaah-jemaah telah membanjiri Masjid Nabawi dan beliau meluaskan Masjid Nabawi. Okay, seterusnya beliau mengelokkan jalan-jalan yang menghubungkan ke wilayah-wilayah Islam di tanah Arab, menghubungkan jalan-jalan untuk memudahkan dakwah Rasulullah, dakwah beliau. Seterusnya beliau meneroka kawasan-kawasan baru, membina terusan, saliran air bagi kemudahan masyarakat ketika itu. Kemudian yang kelima iaitu memperkenalkan sistem mata wang Islam, di mana penggunaan mata wang diperkenalkan juga di zaman Umar Al-Khattab. Okey, itu saja dari saya mengenai tajuk Umar Al-Khattab, dan kita akan kembali lagi nanti di sekolah untuk penerangan lebih lanjut untuk tajuk Umar Al-Khattab. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.